This is Sumi again in this channel. So apa khabar anda semua? Hopefully anda semua dalam keadaan sihat sejahtera. So hari ni kita nak buat satu menu yang very simple tetapi sedap, sebab ni adalah resepi-resepi zaman-zaman dulu kala. Sebelum ni saya pernah buatkan dia dengan ayam, kita buat ayam percik. Tetapi hari ni kita buat ikan pula. Ikan kita masakkan dia percik, kita bakarkan dia, kita tuangkan dengan sos percik. Mesti sedap kan? Kalau tak percaya sedap, you kena tonton saya punya resepi saya pada hari ni. Macam mana nak menyiapkan kita punya ikan percik kita. Sama seperti kita menyiapkan ayam percik, cuma mungkin ada beberapa teknik yang berbeza sikit lah. Sebab kita tak rebuskan ikan ni, kita just perapkan saja. Lepas tu kita panggangkan dia dan kita letakkan bumbu-bumbu yang telah kita siapkan. Okey. Ini saya dapat ikan susu ataupun fish milk. So kita gunakan fish milk. Kalau you tak ada ikan susu, you boleh gunakan apa-apa jenis ikan. Yang penting dia tak banyak duri dan budak-budak kecil boleh makan kat rumah. Betul tak? So tanpa membuang masa, marilah kita tengok bagaimana saya menyiapkan ikan percik saya, ikan susu percik, my version Portu Jawa. So now let's check it out this video. Look at this one is the main ingredient, bahan-bahan yang kita perlukan pada hari ini. So this one adalah milk fish ataupun ikan susu. So kita nak masak apa dengan menggunakan ikan susu ni? Hari ni saya nak buat ikan percik. As you know, today we want to make a ikan percik, my version Portu Jawa, or in English they call fish grills percik, my version Portu Jawa. So now let we check the ingredient, bahan-bahan dia, okay? So kalau kita nak buat ikan percik ni, firstly kita kena ada ikan lah. So hari ni saya gunakan ikan bandeng ataupun ikan susu, dipanggil milk fish. Walaupun ikan ni dia ada duri-duri agak kecil, tapi tak mengapa, sebab yang penting geng ikan susu ni memang sedap kalau kita buat percik. And then this one kita punya And then this one kita perlukan onion and garlic, bawang putih secukupnya. This one adalah lemongrass ataupun serai, saya gunakan 3 batang. Serai kena banyak sikit And this one is a dry red pepper ataupun lada kering dalam 5 pieces untuk kita jadikan dia paste. Kuah kita ada warna orange sikit. Kalau you nak warna kuning, you tak perlu letakkan paste lada lah. You just skip this ingredient, okay? One box of coconut milk, santan kelapa 1 kotak. And 1 tablespoon of turmeric powder, serbuk kunyit dalam 1 sudu makan. This one around 2 tablespoon of chili sauce ataupun sos chili. Kalau nak lagi sedap, you letakkan sos tomato sebab dia ada rasa masam-masam sikit kan. Around 5 atau 6 biji candlenut ataupun buah keras. And this one is a lengkuas ataupun galangal secukupnya. Half tablespoon of coriander powder, serbuk ketumbar setengah sudu makan. And setengah sudu makan fennel powder ataupun jintan manis Kalau you nak letak gula merah pun boleh, tapi hari ni kita gunakan gula biasa je. Garam, gula atau perasa secukupnya mengikut selera anda. Itu saja. So now let we cook. Mari kita percikkan kita punya ikan kita. So firstly kita kena bersihkan ikan ni. We clean it this fish. We remove the gut and we clean it this fish because we want to marinate first. Kita akan perapkan ikan ni dulu, okay? So now we want to make our grounded ingredient, bahan-bahan yang harus kita kisarkan. So we add in this one is onion and garlic, bawang putih. And this one is the galangal lengkuas. And this one is the turmeric powder, serbuk kunyit. Saya suka gunakan fennel dengan ketumbar, so kita masukkan sekali. So I add in this one is the fennel and coriander powder. This one is the lemongrass ataupun serai. 2 benda ni, candlenut dengan buah keras dan juga lada kering ni kita masukkan kemudian nanti bila kita nak buat dia punya kuah dia nanti. So now kita blenderkan dulu bahan perapan untuk ikan percik kita, okay? Okay, so ni adalah bahan-bahan yang telah kita blend, yang telah kita grounded. So we put in our bowl. So now we add in this one is the salt and sugar or MSG. Is up to your taste untuk cita rasa you. Okay. So we mixing well, kita adukkan. Ini adalah ikan bandeng kita ataupun ikan susu kita yang telah kita bersihkan. So kita kelarkan dia. Kita kelar-kelarkan dia agak macam ni supaya dia meresap bumbu-bumbu. Dia punya perut dia kita dah buang. So kita letakkan, masukkan dia punya bumbu dia kat dalam ni dan kita akan marinatekan dia, okay? Okay, so kita marinatekan dia half an hour, setengah jam lah okay. 1 jam, makin lama lagi bagus lah sebab dia akan meresap dia punya bumbu-bumbu ni okay.
buangkan dia punya dia punya hampas-hampas ni. Kita nak panggangkan dia, kita nak bakarkan dia. Okay, so kita angkat satu ni. Okay, so kita letak kat sini. Gunakan daun pisang. Kalau you tak ada daun pisang, you boleh gunakan aluminium foil je. Okay, so kita balutkan. Dan aluminium foil kita bagi sikit je. Okay, supaya dia tidak terbuka je. Okay, jadi kita akan panggangkan dia. Okay, sekarang kita panggangkan dia, kita grillkan dia. Okay, so sekarang kita nak siapkan kuah percik kita. So kita masukkan this one red pepper, dry red pepper after we soak. Lada kering telah kita rendam tu. And this one is a candle nut ataupun kemiri ataupun buah keras kita masukkan untuk ada rasa lemak-lemak sikit. Bumbu perapan ikan tadi tu kita masukkan sekali lagi. Kita blendkan sekali lagi. So now we blend it together. Kita kisarkan dia halus, okay? So ikan ni kita kena terbalik-terbalikkan lah bagi dia masak, okay? Cara kita bakarkan ikan ni, kita dah boleh siapkan kuah percik kita. Tumiskan bahan-bahan yang telah kita kisarkan. Ya, kita tumiskan dengan sedikit minyak. Kita tumiskan sampai dia agak kering, agak garing. Ya, sampai dia terbit minyak, okey. So kita punya ikan kita dah masak, so kita ketepikan dulu. So kita kena tengok kita punya kuah kita. Kita dah meresap, dia dah super dry, dah kering. Now kita masukkan santan. This one is our coconut milk. And we add in this one is the salt and sugar or MSG, terserah kepada cita rasa anda, okay? Masukkan garam, gula, secukup rasa lah. Tapi kuah dia kena ada manis-manis sikit lah, sikit je sebab kuah percik kan. Sos cili ke, sos tomato ke untuk pekatkan lagi kuah ni. Okay. And we mix ni, kita adukkan merata, okay? Okay, sekarang ni kuah ni dah pekat, dah masak, santan pun dah masak, dah secukup rasa. So kita switch off the stove, kita tutupkan api. Ya. So macam ni kita punya kuah percik kita. Dia sama macam kita buat ayam percik. So sekarang ni kita tuangkan dekat kita punya ikan yang telah kita bakar tadi tu. Kita tuangkan dekat atas dia, okay? To the top of our grilled fish, okay? Okay, so ini adalah ikan susu kita yang telah kita bakar. Dia kena teban macam ni, baru dia keluar dia punya aroma serai, aroma rempah-rempah dia kena terbakar. So now kita toppingkan dia dengan kita punya sos percik kita. Macam ni, okay? So now ready to be served. Kita akan hidangkan dia, okay? Y'all, tada! So ini dia kita punya ikan percik ataupun ikan susu atau ikan bandeng. Kita buat ikan percik lah, kita bakar dekat dia punya topping sos dia yang pekat dan sedap ni. And now I zoom it for you, okay? Bless, O Lord, this food to my use and us to this service, and keep me ever mindful of the needs of others. In Jesus' name, Amen. For this and all I am about to receive, make me truly grateful, Lord. Through Christ, I pray. Amen. 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 Hi y'all, so look at this. This one adalah kita punya ikan percik kita ataupun fish percik, fish with the
gravy of the coconut milk, and then we make this topping is called percik. So this is percik. So without further ado, marilah kita makan apa yang kita dah masak pada hari ini. So kita ambil isi dia. Kita rasa dulu kita punya ikan kita ni. Hati-hati sebab ikan bandeng ni dia ada duri kecil-kecil budak-budak kadang-kadang kena hati-hati pastikan tapi daging ikan bandeng ni sedap kalau kita buat ikan percik. Kita makan. Seperti yang kujangka terjadi. Memang sedap resepi ini. Tak usah nak cakap, you kena cuba kat rumah. Rasa manis yang cukup, rasa kat sini dengan bau daripada serai dan juga lengkuas, menjadikan sos ni amat sedap. Dimakan lagi dengan ikan yang telah kita bakar So kita makan dengan nasi. So saya suka dia punya kuah dia ni. Jadi kita makankan dengan nasi. Okay. So kita ambil dia punya isi dia ni. Okay. So kita masukkan mulut kita. Okay. Gustoso. Enak. Memang enak. Orang Arab kata ladid. Aroy. Thailand kata aroy. Orang Israel kata apa? Taim. Taim. Orang Portugis cakap apa? Gostoso lah. Dari zaman Portugis lah. Enak tu orang Jawa. Believe on me. You must try at home. Memang sedap. Bukan nak puji diri, tapi hakikatnya. Percaya tak? Kena buat tau. Biasanya ayam percik orang akan buat ayam percik sebab ayam percik tu memang menu yang paling sedap, yang amat popular bagi masyarakat di Malaysia, di tanah Melayu. Ayam percik tu biasanya kalau musim-musim Ramadan tu berlambat-lambatkan ayam percik kan. So kalau you teringin nak makan ayam percik tu kan tak ada dia punya tempat nak pembangkang dia tu. Tak ada tempat nak dia punya tak ada tempat buluh dia tu kan. Buat menggunakan ikan pun sedap juga. Lagi-lagi kalau kita pandai pilih ikan yang sesuai, macam ikan bandeng ni, ikan susu ni, daging ni memang dah sedap sebab tu harga ni pun boleh tahan sikit lah. Ikan kembung pun boleh, ikan temenung pun boleh. Okey. Hopefully anda semua suka, hopefully anda semua enjoy dengan resipi saya pada hari ini. Saya jarang makan ikan ni dengan menggunakan nasi. Saya akan ratah dia macam kita makan ayam percik tu kan. Tapi saya suka letak dia punya sos ni banyak sikit. Macam ni. So kita ambil dia punya isi dia kan. Kita makan begitu saja. Enak. Ikan ni dia ada tulang sikit berhati-hati So kepada anda semua, terima kasih kerana telah menonton. Hope anda cuba kat rumah sebab memang resipi sedap. Dan sampai berjumpa di lain masa, di lain menu, di lain resipi. Salam saya daripada saya, Alex Iswandi Isa, untuk anda semua. Bye!